pihak polis untuk mengambil masa selama 3 jam untuk sampai FRU untuk sampai ke tempat kejadian untuk mengawal kawasan situ. Dan soalan ketiga saya, sekiranya laporan polis itu adalah betul, saya nak tanya, beberapa orang anggota polis yang telah dilanggar oleh Tan itu? Beberapa orang anggota polis yang telah dilanggar olehnya? Berapa orang mereka yang telah dicederakan? Dan saya nak tanya juga, jikalau sekiranya memanglah betul Tan melanggar anggota polis, adalah munasabah untuk pihak polis, dua orang pihak polis, kami memang ada gambar already. Kita ada gambar yang tunjuk sekumpulan polis yang memukul Tan itu. Saya nak tanya, adalah itu kekerasan yang munasabah ataupun kekerasan yang keterlaluan? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. 3 soalan sini. Yang pertama, mengikut pengetahuan Yang Berhormat saja. So, pengetahuan Yang Berhormat sebenarnya tidak ada di situ. Saya pun tidak ada di situ. Oleh kerana itulah saya tak berani kata apakah sebenarnya yang berlaku. Yang kedua, mengenai beberapa orang anggota polis tercedera mengikut maklum balas dari laporan ini, dapat 2 orang anggota polis telah mendapat kecederaan, dan di mana seorang cedera di bahagian tangan dan seorang lagi di bahagian peha kerana terjatuh akibat dilanggar oleh kereta tersebut. Mengenai penggunaan kekerasan terhadap orang-orang yang dikatakan oleh Yang Berhormat, saya tidak menerima sebarang berita ataupun laporan mengenai itu, tetapi saya ingin beri jaminan bahawa semua pegawai-pegawai polis, termasuk juga kaki tangan anggota-anggota polis, akan sentiasa bertindak mengikut lunas undang-undang dan mengikut apa yang telah pun diajar mereka supaya lebih profesional dalam menjalankan tugas mereka ni. Yang Hormat Dave. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ni tadi Yang Berhormat kata 2 orang cedera, seorang cedera di peha dan seorang cedera di satu tempat. Makan tengah hari tadi, saya tengok surat khabar Cina, Chinese newspaper, menunjukkan lebih daripada 20-30 orang cedera, pancit ada lubang di kepala, berdarah seluruh muka, macam filem Dracula. Ini surat khabar Cina, bukan surat khabar Tamil. Mungkin Datuk perlu baca lebih surat khabar Cina supaya boleh mengetahui keadaan sebenar. Saya pun terkejut dan saya takut, saya ingatkan ini mungkin 5-6 tahun, 10 tahun Bosnia, Chechnya, bukan di Malaysia, tapi hampir dalam 15-20 minit daripada sini, iaitu Ceras. Saya rasa seorang menteri dia mesti lebih prihatin tentang ini. Ini melibatkan rakyat-rakyat kita yang telah menghantar kita ke Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, tadi kita mendengar hujah-hujah daripada pihak pembangkang tentang ketidakadilan pihak polis terhadap isu-isu yang berlaku di Bandar Mahkota Ceras ini. Tapi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah Yang Berhormat Menteri maklum bahawa semalam Ketua Polis Selangor, Khalid Abu Bakar, memberi laluan green light kepada residen di sana untuk meruntuhkan semula tembok batu yang didirikan itu. Bermaknanya, Yang Berhormat Menteri, ini bermakna bahawa pihak polis berlaku adil dan juga melihat dalam keadaan di situ, apabila keadaan itu boleh memerlukan. Yang keduanya, Yang Berhormat Menteri, Tuan Pengerusi, saya tidak tahulah. Tadi Padang Rengas, Yang Berhormat Padang Rengas mengatakan Padang Serai mengatakan orang pecah kepala dan sebagainya. Saya cuma nak tanya Yang Berhormat Menteri, ada satu ketika Malaysia kini menunjukkan gambar seorang ahli parlimen daripada pihak pembangkang dalam keadaan berlumuran darah, pecah kepala, keluar dalam Malaysia kini. Dan kalau kita lihat daripada gambar itu,
Saya sepatutnya berada dalam hospital, pecah kepala dengan darah berlumuran. Dramatiknya gambar itu. Tapi hari selepas itu datang ke parlimen, makan elok di kantin, jalan okey. Jadi saya nak tanya, apakah dengan adanya gambar-gambar dalam Malaysia kini ini merupakan keadaan sebenar yang dikatakan oleh Pak Pembakar? Terima kasih. Saya minta Menteri jawab secara fakta lah ya. Baik, terima kasih Datuk Yang Ketua. Okey, menjawab soalan dari Padang Serai. Pertama sekali saya tak tahu sama ada beliau dengar apa saya jawab tadi. Saya mengatakan 2 orang anggota polis yang tercedera di rusuhan itu. Saya tak kata penduduk ke siapa-siapa tidak tercedera. Cuma 2 orang anggota polis. Yang lain mengikut surat khabar tu memang saya dah nampak, saya baca. Dan ada beberapa orang saya tahu penduduk yang mana berada di situ bila pergaduhan itu berlaku, bila rusuhan itu berlaku, mereka ni kenalah, ada, saya tahu. Tapi 2 orang tu ialah anggota polis. Lepas tu menjawab Kota Beluk juga, saya setuju. Pihak polis, duduk sekejap. Pihak polis, belum habis ya. Pihak polis hanya memainkan peranan untuk menjaga keamanan. Kita tidak memihak kepada siapapun. Siapa salah, siapa betul di antara 2 pihak, iaitu syarikat yang membina highway itu dan juga pemaju perumahan di situ. So ini bukan satu masalah bagi pihak polis. Pihak polis cuma menjaga keamanan. Dan di situ apa yang YB Kota Beluk kata betul. Bila penduduk dia pergi nak meruntuhkan tu, pihak polis pun tak buat apa. Ini kalau kita imbas balik apa yang saya katakan tadi, pihak Grand Saga akan menuduh pihak polis sebab apa you memihak kepada penduduk di situ. Betul tak? So kita kena harus tahu pada keseluruhannya selok-belok yang berlaku di situ, baru kita berani membuat satu kesimpulan. Terima kasih. Silakan Mak. Datuk yang pengerusi, saya pun tak ada di situ apabila berlaku kejadian itu. Kota Beluk tak ada di situ. Bayang pun tak tengok. Dan yang saya tahunya, kita tak tahu apa terjadi. Dan dia itu Kota Star dia sedia menerima tu kenyataan daripada Kota Beluk. Saya tak tahulah macam mana jadi Timbalan Menteri. Dan saya diberitahu bahawa saya mengesahkan itu Yang Berhormat Segamput sudah dipukul, dibelasah, dan kemudian dimasuk ke hospital Selayang. Di situ pihak hospital nak tahan dia di dalam hospital, tapi kerana tugasnya ada di parlimen, dikejar ke parlimen. Itulah hakikatnya. Itulah hakikatnya. Ya, Yang Berhormat Kepung. Jadi janganlah. Tapi gambar macam pecah kepala. Yang Berhormat. Mengesahkan dengan Yang Berhormat. Seri Sambut dia discharge on his own. Yang Berhormat Kepung. Ya, saya nak memperbetulkan apa yang tak betul. Ya, baik Yang Berhormat. Ya. Itu sudah diperbetulkan Sela Yang Berhormat, Timbalan Menteri. Saya ingat Timbalan Menteri dah berkata tadi, siapa yang mempunyai maklumat datang kepada polis dan berikan maklumat. Saya dengar apa tu. Jadi betul. Saya tidak akan lengkap menjawab dengan panjang lebar sekarang. Cuma nak beritahu minta penjelasan sikit. Tak ada masalah tu. Sikit. Cuma YB Kepung ni kadang-kadang sama juga macam pihak pembangkang lah. Kadang-kadang dia buat sandiwara ni. Kemarin dia cedera Sela jawab ya Ahmad. Tahun ni hari ni pula jadi lain pula. Baiklah, Yang Berhormat dari Kuantan dan Pasir Salak menyentuh tentang gaji dan allowance pihak polis, anggota polis. Kita sentiasa nak cuba untuk mereviewkan gaji dan allowance yang diberikan kepada anggota pihak polis. Kita tahu buat masa ini kalau kita buat perbandingan anggota polis dan anggota-anggota yang berseragam yang lain tu masih rendah lagi. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ni, bagi seorang anggota biasa masuk saja dengan SPM, gaji sudah naik. Macam YB
Puan Tan kata tadi tak naik lagi. Sebenarnya jumlah yang